Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang bersama saya pada pagi ini. Terima kasih terus bersama dalam sesi bersama MDB. Pagi ini adalah sambungan kepada semalam, di mana semalam kita telah berbincang tentang cara-cara untuk kita mengenal pasti saham yang patuh syariah. Dan kita telah membuat satu analisa ataupun perbincangan berdua saringan. Yang pertama iaitu melihat kepada aktiviti utama sesebuah syarikat yang tersenarai dan juga melihat kepada nisbah keberhutangan konvensional sesebuah syarikat tersebut. Jadi pada hari ini atau pada pagi ini kita sambung lagi dengan dua ataupun tiga saringan yang tambahan untuk melengkapkan satu ilmu saringan dipanggil screening. The screening of syariah compliant stock, sama ada di peringkat kita di Malaysia berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuti Malaysia atau oleh pihak-pihak indeks Islam di luar negara seperti Dow Jones Islamic Market Index, S&P Islamic Index, Russell Islamic Index dan juga FTSE Islamic Index. Jadi ini satu ilmu yang hidup kerana pasar saham juga pasar yang hidup dalam masyarakat kita. Dengan adanya COVID-19 ini, kita akan melihat banyak akan berlaku perubahan kepada apa yang kita telah bincangkan semalam dan apa yang akan kita bincangkan hari ini, kerana jumlah aset, total asset dan juga market capitalization untuk sebuah syarikat yang tersenarai akan terjejas disebabkan revenue yang berkurangan dan juga ramai pelabur yang akan factor in, yang akan mengambil kira kelembapan ekonomi dalam masa 6 ke setahun dan mungkin ke 2 tahun di masa hadapan. Jadi itu merupakan satu perkara yang biasa dalam ilmu syariah yang hidup, yang mesti hidup bersama dengan gelombang dan fakta dan data masyarakat. Terima kasih kepada semua yang sempat bersama saya pada pagi ini. Kita sambung kepada ciri yang ketiga ataupun saringan yang ketiga, iaitu kita melihat kepada nisbah wang tunai yang dimiliki oleh sebuah syarikat yang tersenarai. Dan wang tunai ini termasuk juga wang tunai yang disimpan di bank-bank, bank-bank konvensional maksud di sini, dan juga sebarang pelaburan yang berbentuk cash equivalent yang sama, serupa dan sewaktu dengan tunai. Dalam bahasa komersial, ini adalah pelaburan yang jangka pendek dan mudah ditebus kalau diperlukan kepada cairan. Jadi wang yang disimpan di bank dan juga yang disimpan di syarikat sebagai cash, sebagai simpanan tunai di syarikat yang tak banyak pun, banyaknya di bank, dan juga pelaburan dalam bentuk pelaburan dipanggil fixed income, pelaburan untuk pendapatan tetap, seperti bond, seperti short term commercial papers dan sebagainya yang bertempoh pendek dan boleh ditunaikan dengan cepat. Tapi secara konvensional, ini dianggap sebagai himpunan nisbah tunai yang dimiliki oleh sebuah syarikat. Contohnya begini, kita mengambil contoh ABC Company, sama ada Telekom Malaysia, syarikat Telekom Singapura, British Telecom di UK, sama saja. Kita melihat kunci kira-kira mereka. Kalau total aset mereka sebanyak 1 bilion contohnya, ataupun market cap mereka 1 bilion contohnya, tetapi mereka mempunyai wang tunai di bank katakan sebanyak 200 million, dan juga mempunyai pelaburan dalam pelaburan untuk fixed income yang berbentuk konvensional, setahun ke bawah dan mudah dicairkan, easy to be liquidated. Ini sebanyak 200 juta. Jadi ini dianggap sebagai nisbah wang tunai ataupun sewaktu dengannya. Maka kita campurkan 200 campur 200, 400 million
dibahagikan atau tanda araskan dengan 1 bilion, maknanya di sini telah melebihi 1/3 daripada jumlah aset ataupun market capitalization of the company. Syarikat ini dianggap keluar daripada senarai patuh syariah kerana memiliki wang tunai dan seumpamanya lebih daripada had 1/3 yang dibenarkan oleh syariah. Kenapa begitu ya tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin ramai bertanya, kenapa kita letakkan syarat sedemikian? Kenapa 1/3? Saya akan kupas sekejap lagi di akhir perbincangan. Kenapa isu nisbah wang tunai dianggap sebagai masalah segi syariah? Kerana kebanyakan kes ataupun dalam banyak keadaan wang tunai yang diletak di bank-bank konvensional akan menjana pendapatan faedah yang tidak halal. Jadi kita tidak melihat kepada pendapatan faedah, kita melihat kepada jumlah sumbangan tunai yang diletakkan di bank-bank konvensional. Kalau jumlah tersebut melebihi 1/3, maka tidak patuh syariah. Kalau jumlah tersebut tidak melebihi tetapi pelaburan mereka dalam fixed income instrument juga dicampur sekali melebihi 1/3 kerana pelaburan jangka pendek juga membawa pendapatan faedah, bunga dan riba yang diharamkan oleh syariah, maka ini dianggap syarikat yang banyak pendapatan faedah. Ia dianggap sebagai syarikat yang tidak patuh syariah. Jadi kita faham ya tuan-tuan dan puan-puan, saringan kunci kira-kira yang semalam kita melihat berapa banyak mereka berhutang konvensional. Hari ini kita melihat berapa banyak mereka ada wang tunai dan juga pelaburan konvensional. Jadi kedua-dua income dan expense, perbelanjaan dan income yang melebihi 1/3 dianggap sebagai tidak patuh syariah. Itu yang kedua dari segi ujian saringan berdasarkan kunci kira-kira sebuah syarikat yang tersenarai. Yang ketiga, yang terakhir dalam kunci kira-kira adalah ini berlaku di Timur Tengah, berlaku di antarabangsa, tidak di Malaysia. Saya mulakan dengan Timur Tengah dahulu, Dow Jones, FTSE, S&P dan Russell contohnya. Ulama di sana, saya juga termasuk dalam dua jawatan kuasa syariah di Dow Jones Islamic Market Index dan juga di S&P. Penasihat syariah kedua-dua badan indeks Islam ini mengatakan nisbah kecairan sesebuah syarikat yang tersenarai tidak boleh melebihi 49% daripada jumlah aset dan juga market capitalization syarikat tersebut. Maknanya, sebarang pendapatan yang berbentuk tunai atau sewaktu dengannya seperti aliran tunai, seperti wang di bank dicampur dengan aliran tunai, jumlah tersebut tidak boleh melebihi separuh daripada jumlah aset. Tidak boleh melebihi 50% jumlah aset dan juga market capitalization syarikat tersebut. Contohnya begini, kita beri contoh mudah sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun kadang keliru juga, tapi dengan latihan selalu tu ingat dan banyak kes-kes yang sampai kita kena melihat setiap minggu review kepada syarikat-syarikat yang banyak di dunia, lama jadi macam lekat di otak dan di minda. Kita ambil contoh begini, syarikat yang sama ABC Company, katakan syarikat peladangan yang bukan dalam sektor yang tidak patuh syariah, peladangan, perkhidmatan, pengangkutan ataupun komunikasi macam Telekom tadi, mereka ada jumlah aset sebanyak 1 bilion ataupun market cap mereka sebanyak 1 bilion. Ada dua ijtihad para ulama, ada yang pakai total asset, ada yang pakai market cap. Kita bincang semalam, dia punya perbezaan tak banyak sangat. Kita tengok dari segi kesemua 40,000 syarikat di dunia, kita bandingkan total asset dan market cap, tak beza, melainkan dalam keadaan krisis macam hari ini, market cap akan turun sebab market cap berdasarkan harga jualan saham. Setiap saham yang diperdagangkan dicampur dengan semua unit yang diperdagangkan dan di-averagekan. Jadi bila permintaan pada saham turun atau harga saham turun, market cap akan turun dengan mendadak. Jadi dalam keadaan biasa hampir sama jumlah total asset dengan market cap. Kita melihat syarikat ini mempunyai 1 bilion total asset ataupun 1 bilion market cap. Tapi mereka juga mempunyai aliran tunai. Dia panggil account receivable. Mereka jual barang,
mereka menghantar perkhidmatan, dan mereka akan mendapat bayaran tunai daripada pihak pelanggan kepada syarikat. Itu dianggap sebagai account receivable, aliran tunai, at-tadafu' al-mali dalam bahasa Arab. Jadi jumlah itu dianggap sebagai sama bentuknya dengan wang dalam segi syariah pada pandangan sebahagian ulama. Kita akan kupas Malaysia agak berbeza dalam konteks ini. Jadi aliran tunai tersebut dianggap sebagai wang tunai. Katakan aliran tunai kepada syarikat tersebut bernilai 400 atau 300 million. Jadi dia masih lagi di bawah paras, standard paras. Dia kurang 1/3 banding dengan 1 bilion. Tapi dia ada wang tunai di bank, dia ada akaun simpanan, akaun semasa sebagainya atau akaun pelaburan sebanyak 100 million. So dia ada 400 million dinisbahkan dengan 1 bilion, maka lebih daripada 1/3. Ataupun syarikat ini mempunyai nilai wang di bank sikit saja, katakan 10 million, dia banyak guna wang, dia tak labur di bank, tapi dia ada aliran tunai yang banyak seperti syarikat tol, syarikat cash and carry, kita beli barang, kita bayar, atau syarikat tol yang ada aliran tunai hampir setiap hari masuk dalam syarikat yang menguruskan toll operator, ataupun di hospital, ataupun syarikat import export, banyak cash masuk, katakan 400 million sepanjang tahun. 400 million account receivable dibandingkan dan dibenchmarkkan ke 1 bilion, tak patuh syariah. Ini pandangan Dow Jones dan sebagainya. Saya banyak terlibat dengan peringkat antarabangsa dalam kes ini. Waktu itu masih muda lagi, tahun 1998, buat pertama kali masuk dalam mesyuarat Dow Jones syariah dengan ulama-ulama, dan mereka adalah guru pada saya dan juga ayahanda dari segi umurnya lebih berumur. Dan saya pada masa tersebut tidak begitu mahir sangat dengan ilmu syariah, dan kita bahaskan bahawa dalam mazhab Hanafi, kalau kita menjual seorang hamba itu dianggap sebagai barang sebagai komoditi dalam fiqh zaman dulu. Dia dianggap sebagai sama dengan barang, sebagai perkhidmatan, dan dalam poketnya, dalam sakunya ada wang tunai. Katakan hamba tersebut bernilai 10 dinar dan wang tunai di dalam poketnya, dalam sakunya bernilai 4 dinar, ataupun bernilai, bernilai 6 dinar, iaitu lebih daripada 50%. Minta maaf, saya sebut tadi bukan dinisbahkan pada 1/3, dinisbahkan kepada 50% nisbah aliran tunai dibandingkan dengan jumlah aset atau market cap. Minta maaf, betulkan sikit fakta tersebut, nisbah dengan 50%. Jadi hamba ini nilainya dalam pasaran 10 dinar, tapi wang dalam sakunya, dalam poketnya adalah 6 dinar. Jadi dia melebihi daripada separuh daripada nilainya. Maka kata ulama mazhab Hanafi, hamba ini bukan lagi dianggap sebagai hamba yang bentuk komoditi barang, tapi dianggap sebagai sama nilai dengan wang. Jadi bila kita beli hamba tersebut, hukumnya ialah hukum membeli wang, di mana kita kena ikut cara as-sarf, cara kita beli wang dengan wang, bukan wang dengan komoditi atau barang yang boleh tawar-menawar sebagainya. Mesti sama harganya. Kita tukar wang Malaysia dengan ringgit Malaysia, sama jumlahnya. Jadi kalau tidak, dia riba. Kita ambil RM100, kita bayar RM110, itu riba. Begitu juga dalam saham ini. Saham ini adalah sebuah syarikat yang nilai yang nisbah aliran tunainya besar, lebih pada 50%, maka saham syarikat ini dianggap sebagai berbentuk wang, bukan lagi berbentuk saham atau saham yang diasaskan kepada barang, komoditi, office, syarikat dan sebagainya. Jadi itu pandangan Dow Jones, semua ulama-ulama yang berada di peringkat antarabangsa yang mengatakan mesti ada kepatuhan penisbah kecairan, tidak boleh melebihi 50% berdasarkan fatwa dalam mazhab Hanafi, dan juga dikupas oleh mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Tapi Hanafi lebih advance dan mengatakan hukum menjual beli hamba dalam keadaan ini, hukumnya adalah menjual beli wang dan bukan menjual beli barang. Jadi kena ikut cara jual beli barang, iaitu satu dengan satu. Kalau saham itu harga pokoknya RM10, tidak boleh beli dengan harga RM11 atau RM9. Itu dia punya konsekuen kesan dari segi pasaran saham mengikut indeks Islam di luar negara. Saya sejak 3-4 tahun lepas di peringkat antarabangsa, saya sudah membuat kajian semula kepada kriteria ini. Saya mengatakan
kepada mereka, kita kena review balik, dan saya ada pandangan saya sendiri. Sebelum itu, terima kasih kepada semua yang bersama saya, Muhammad Hazwan, Anita, Rokayah, Zakaria daripada Thailand, sahabat rakan saya, Syukri, dan rakan-rakan yang lain. Teruskan bersama saya. Saya telah membuat hujah bahawa walaupun belum diterima lagi sepenuhnya, bahawa nisbah kecairan sebuah syarikat bukanlah satu hujah syar'iyah yang kuat dan mantap. Kerana orang membeli saham, mana-mana saham sekalipun, bukan bertujuan untuk mendapat faedah kewangan wang dengan wang, tapi untuk mendapat faedah sama ada dividen yang didapat oleh syarikat atau dengan capital gain, dengan keuntungan jual beli saham tersebut di bursa, di exchange. Tidak ada niat kepada mana-mana pelabur untuk mendapat keuntungan berdasarkan wang dengan wang macam kita simpan dekat bank, kita dapat balik lebih. Sebab dia mungkin lebih, dia mungkin kurang, dia mungkin sama. Jadi tujuan utama bukanlah mendapat keuntungan tunai. Yang kedua, saya mengatakan contoh kepada hamba tersebut, contoh yang tak relevan dengan syarikat. Hamba ada satu perkara yang statik, yang tidak ada penambahan nilainya. Dia merupakan satu perkara yang statik, yang beku, yang kaku. Tapi syarikat dalam ilmu undang-undang disebutkan sebagai a going concern, syarikat yang sentiasa bergerak. Bila ada fungsi baru, bila ada lembaga pengarah baru, bila ada idea baru, bila ada penstrukturan baru, nilainya bertambah. Bertambahnya nilai sebuah syarikat bukan disebabkan oleh modal, boleh aliran tertentu, aliran tunai tertentu, tapi disebabkan oleh business plan dia yang baru, pengusaha yang baru, mungkin pengurusi yang baru, lembaga pengarah yang baru, idea yang baru, partner yang baru, market yang baru. Itu akan menonjak nilainya, bukan disebabkan aliran tunai ataupun wang tunai semata-mata. Jadi saya mengatakan qiyas, analogi antara hamba dengan syarikat, qiyas yang ada perbezaan, analogy with a discrepancy, al-qiyas ma'al farik dalam bahasa usul fiqhnya. Dan saya mengatakan yang ketiga, hujah saya yang paling mantap saya rasakan, dengan izin, saya mengatakan kalau kita guna kaedah ini, cara ini, kita menilai segi nisbah kecairan, maka kesemua bank-bank Islam yang tersenarai di bursa dan di exchange satu dunia tidak patuh syariah. Kerana dari segi kunci kira-kira mereka, kebanyakan aset mereka adalah berasaskan kepada aliran tunai, the cash flow. Bila orang ambil pembiayaan, mereka bayar setiap bulan, murabahah, ijarah, macam-macam pembiayaan. Jadi kita tengok mana-mana kunci kira-kira bank Islam di dunia, di Malaysia ke, di Bahrain ke, di Kuwait ke, di Saudi ke, di UK ke, hampir 80% atau lebih adalah aliran tunai. Sedangkan kita meletakkan benchmark 50% sahaja. Jadi Bank Ar-Rajhi tak patuh syariah, yang tersenarai di Saudi Arabia. Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia tak patut syariah sebab dia punya aliran tunai lebih besar daripada aset dan juga market capitalization. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya membuat hujah begini, maka mengatakan kalau begitu kita kecualikan syarikat-syarikat bank Islam daripada senarai ini, daripada saringan ini. Yang lain kita masih pakai syarikat perkelangan, syarikat tool operator, syarikat perniagaan, kita masih pakai saringan ini. Saya mengatakan dalam pandangan saya itu tak betul, sebab saringan ini sepatutnya konsisten, applicable throughout, sama ada syarikat itu kewangan ke, perkelangan ke, trading ke, tetapi masih tidak diterima hujah saya, walaupun ada sikit ada breakthrough di sana bahawa mereka sudah mengecualikan hujah ini daripada bank-bank ataupun mana-mana institusi kewangan yang berdasarkan kepada cash flow sebagai aliran tunai sebagai asas bisnes mereka. Di Malaysia, bila mana kita review, kita semak balik saringan di Suruhanjaya Security Malaysia, kita ambil nisbah keberhutang konvensional, kita ambil nisbah wang tunai dan juga wang pelaburan tempoh pendek dalam bidang konvensional, dalam bahagian konvensional, tapi kita tak ambil yang ketiga, iaitu ujian berdasarkan saringan berdasarkan nisbah kecairan sebuah syarikat. Jadi di Malaysia, kalau syarikat itu banyak aliran tunai pun
tak menjadikan dia tak patuh syariah. Malah dari segi komersialnya, tuan-tuan dan puan-puan, syarikat yang banyak tunai, syarikat yang sihat, syarikat yang tidak ada masalah, syarikat yang mempunyai masa hari ini orang buat bisnes tidak ada aliran tunai, kontraktornya, perkilangannya, macam-macam bidang tidak ada aliran tunai yang mantap, yang steady. Jadi itu hujah bukan syariah lah, itu hujah komersial, tapi nak menunjukkan bahawa ada sokongan hujah komersial pada hujah syariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis 3 ujian saringan berdasarkan kunci kira-kira nisbah kehutanan konvensional, nisbah wang tunai dan juga pelaburan yang berbentuk tunai jangka pendek, dan juga nisbah kecairan yang terpakai di antarabangsa tapi tak terpakai di dalam konteks Malaysia. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung bab saringan ini. Ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Belum lagi, mungkin belum warm up lagi kot. Yang terakhir sekali adalah saringan juga, tapi saringan ini adalah saringan yang berlaku di Malaysia dan juga di Timur Tengah, di antarabangsa, iaitu selepas kita melihat co-activity, setelah kita melihat 3 ujian saringan ini, kita melihat yang terakhir iaitu pendapatan yang tak patuh syariah daripada aktiviti-aktiviti yang sampingan, bukan co-activity. Co-activity tidak ada ampun bagimu, tidak ada maaf. Kalau termasuk dalam syarikat, termasuk dalam 10 kategori syarikat tak patuh syariah, terkeluar secara automatik. Tapi yang macam perkilangan patuh syariah, pengangkutan macam penerbangan patuh syariah, tapi kita melihat dari segi sumbangan tak patuh syariah, sumbangan dari segi dia jual arak misalnya atas kapal terbang contohnya ya, ataupun syarikat tu syarikat besar tapi dia ada insurans sebagai subsidiary syarikat tersebut, ada income daripada menjual insurans atau broker insurans, ataupun syarikat itu syarikat telekom tapi dia buat gaming dan gambling mengikut online, dia ada income daripada hasil daripada orang duk buat perjudian mengikut online contohnya. Jadi itu bukan merupakan core activity sampingan kepada syarikat yang terasnya patuh syariah. Banyak dalam dunia pada hari ini, jarang kita jumpa di barat dan juga di Malaysia pun ada syarikat yang patuh syariah core-nya tetapi sampingannya tidak patuh syariah. Apa kriteria kita? Kriteria kita adalah di peringkat antarabangsa tidak lebih 5% daripada jumlah keseluruhan pendapatan revenue. Jadi itu yang berlaku di antarabangsa. Katakan syarikat tersebut syarikat penerbangan contohnya, tetapi dia jual arak di atas kapal terbang itu tidak sampai 5%, mungkin 1%, jadi patuh syariah walaupun dia masih jual arak di atas kapal terbang contohnya. Ataupun dia syarikat yang perumahan atau pembinaan, dia ada juga dia punya resort ataupun hotel yang ada jual arak dalam hotel misalnya. Jadi kita kira banyak jumlah yang tidak patuh syariah. Kalau lebih 5% tak patuh syariah. Di Malaysia kita 2-3 kriteria, ada 5%, ada juga yang 20%. Jadi berdasarkan kalau 5% tu yang betul-betul patuh, yang tak patuh syariah, riba, khinzir, makanan tidak halal dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks hotel dan sebagainya, kita benarkan sampai 20% kerana dia ada bercampur aktiviti yang sedemikian rupa. Macam kita jual saham, broker saham, dia jual broker saham Islam, broker saham yang bukan Islam, yang patuh syariah. Jadi kita benarkan agak ringan sikit kepada 20%. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah kenapa kita perlukan kriteria ini, kerana di Timur Tengah atau di peringkat antarabangsa, setelah kita dapat dividen di akhir tahun nanti, bila ada dividen, kita kira balik berapa banyak jumlah pendapatan tak patuh syariah, katakan 3%, kita dapat dividen RM1 kepada satu saham, jadi kita tolak 3% daripada RM1 dividen tersebut, makna kita tolak 3 sen, kita boleh ambil 97 sen sahaja sebagai dividen yang patuh syariah, yang halal. Yang 3% kena bagi kepada badan-badan kebajikan, Baitul Mal, Childless Home, untuk pendidikan, perubatan dan sebagainya. Di Malaysia tidak diwajibkan untuk membuat pembersihan purification kerana dalam fatwa di Malaysia itu merupakan ijtihad dan itu merupakan perkara yang diampunkan kerana
itu merupakan satu perkara yang susah untuk dielakkan dalam masyarakat. Dia merupakan satu umum balwa yang susah nak dapat syarikat yang tidak ada sumbangan-sumbangan yang tidak patuh syariah tetapi terhad pada 5 dan 20%. Okey, yang terakhir sebelum kita nak tangguhkan sesi pada pagi ini, ada orang tanya saya, esok tajuk apa Datuk? Esok tajuk yang semua orang tak boleh ponteng, tak boleh miss. Tajuk yang penting, ramai bertanya saya tentang option, tentang waran, tentang forex. Ini semua tajuk derivatif, tajuk dalam produk terbitan daripada produk yang asal. Saham ada terbitannya, itu option, waran, TSR, ada juga mata wang, ada juga forex, forward dan future. Dan nama saya menjadi panas dalam pasaran di kalangan ramai pelabur-pelabur option di Amerika Syarikat yang mengatakan saya telah menghalalkan option, sedangkan saya telah memberitahu bahawa option yang ada di Malaysia dalam konteks yang ada di Bursa Malaysia yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar saham utama, saham induk itu yang patuh syariah dengan syarat saham induk tersebut patuh syariah. Jadi ramai mereka duk guna saya punya motivasi talk, saya punya penghujaan syariah saya di merata tempat mengatakan Dr. Daud telah menghalalkan option trading di Chicago contohnya. Jadi saya akan kupas secara lunak, secara komprehensif supaya faham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya tak mengatakan semua tidak boleh dan saya tak mengatakan semuanya boleh. Jadi perlu ada ilmu. Masyarakat kita malangnya kita melabur dulu baru kita nak bertanya. Kita dah jadi kaya, kita dah seronok, kita dah dapat kehebatan kewangan, baru nak tanya apa hukumnya Ustaz? Apa hukumnya Datuk? Apa hukumnya Doktor? Apa hukumnya dan sebagainya. Jadi itu masyarakat kita. Kalau di US dia apa kata bila tangkap orang jahat, tembak dulu baru tanya soalan. Dah too late already. Bila tembak orang tu dah mati, baru nak tanya soalan, dah too late. Tanya soalan dulu, interrogate dulu, barulah nak ambil hukuman sebagainya. Jadi insyaAllah tajuk besok tajuk yang semua orang dialu-alukan untuk hadir dan kita sebarkan ilmu ini, sebarkan sesi ini untuk besok. Saya nak kupas habis-habisan. Saya tak boleh membuat terjemahan hari ini kerana tajuk ini tajuk saringan kepada syarikat patuh syariah. Jadi saya bawa tajuk derivatif. Orang tak faham latar belakangnya, apakah derivatif itu, apakah asas syariah menghalalkan atau tidak menghalalkan produk-produk derivatif dan seumpamanya. Jadi sabar dengan saya, hari ini kita bincang option, besok kita bincang option. Setengah jam kita ada, kita balun, kita tibai option sahaja dan juga forex. Forex pun orang kata, Dr. kata jual beli mata wang spot boleh, T+2. Sedangkan yang mereka buat tu bukan T+2, itu margin. Mereka tak 20% dan mereka telah jual mata wang dengan 20% margin. Itu bukan spot, itu bukan tunai dalam pasaran wang yang berlaku dalam banyak skim yang tak patuh syariah juga tak patuh undang-undang di Malaysia. Jadi saya akan kupas besok, mudah-mudahan diberikan ilham, kekuatan. Kita akan bincang tajuk option dan tajuk-tajuk yang panas dalam masyarakat. Nama saya pun diguna sana sini, kadang-kadang tidak ada cara yang betul, kena berhormat, kena faham konteks ucapan saya dan tutur kata saya. Kalau 10 patah perkataan, itulah 10 patah perkataan, jangan dijadikan 20 patah perkataan supaya sesuai dengan amanah ilmu yang besar yang membuat halal dan haram. Isu kewangan bukan isu yang ringan tuan-tuan dan puan-puan. Ia melibatkan halal dan haram, dia akan jadi darah daging kita. Jadi kita semua tahu hal tersebut. Kita nak pastikan kita memang berada di atas siratul mustaqim, pakaian kita, muamalah kita, makanan kita, pekerjaan kita, adab kita, akidah kita, ibadah kita, siratul mustaqim. Itu bukan senang. Kita minta setiap hari banyak kali untuk menjadi di atas jalan yang benar. Jadi sebelum kita lupa tajuk ini, saya nak berikan yang terakhir, nanti tergantung perbincangan ini, iaitu kenapa 1/3? Kenapa 1/3 ya? Ramai bertanya saya. Memang tidak ada asas sama sekali. Kenapa kita longgarkan 1/3 sahaja? Kenapa tak benarkan sama sekali? Mana-mana syarikat yang berhutang walaupun 1% konvensional haram. Mana-mana syarikat yang menyimpan wang lebihan di bank konvensional walaupun 1% haram contohnya. Itu pandangan yang rigid. Sebab itu saya sebut dalam saya punya kuliah yang pertama, nak jadi rigid mudah. Nak jadi perfectionist mudah.
dan enteng. Tetapi agama kita bukan agama rigid. Agama kita agama yang berikan satu landasan yang realis, yang waqi', yang benar-benar dapat menghargai keadaan dan tempat dan suasana. Jadi kalau kita kata begitu, dan saya telah buat kajian, kalau kita zerokan segala ujian saringan tersebut, tidak lebih daripada 10 syarikat di dunia yang patuh syariah. Jadi bagaimana kita nak bina portfolio pelaburan saham patuh syariah di dunia? Jadi ulama-ulama, bukan saya datang agak lambat, yang lebih handal daripada saya, Syekh Taqi Osmani dan ramai lagi mengatakan kita kena beri kelonggaran. Tapi berapa banyak kelonggaran tersebut? Dibincanglah, ada yang kata 20%, 30%, ada 5%, macam-macam. Kalau mazhab Hanafi dia kata kalau barang tu barang hartanah 5% wara diampunkan. Kalau barang ternakan 10%. Dan barang-barang biasa yang lain, cili, rempah sebagainya, kalau ada sikit gharar tidak jelas, 20% diampunkan. Ada mazhab pandangan aqwal fuqaha yang dibenarkan. Kita beli emas dan bab emas dibincangkan, kalau ada beza gram dengan gram sebab ada angin dalam emas tersebut, nak bezakan 24 karat, 32 dan sebagainya, itu diampunkan sejauh mana, ada dibincangkan. Tapi akhirnya saya berada dalam Daujun punya perbincangan tersebut dan kita putuskan supaya mengambil pendirian 1/3. Kita mengambil pedoman hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bila mana beliau seorang sahabat yang kaya raya, yang tidak ada anak melainkan seorang anak perempuan, yang ingin mewasiatkan hartanya kepada orang lain 100%. Dia kata, Nabi, aku nak wasiatkan harta aku ni bila aku mati pada orang 100%. Nabi tak boleh. Kemudian dia kata, kalau begitu separuh daripada harta aku. Nabi kata, tak boleh. Tidak boleh kamu mewasiat harta kamu lebih daripada 50%. Kemudian dia kata, kalau begitu kenapa tidak dengan 1/3? Nabi kata, boleh 1/3. 1/3 untuk orang luar, 2/3 untuk waris kamu sendiri. Tapi Nabi sebut, Nabi ta'liq, Nabi buat komen, as-sulusu was-sulusu kasir. 1/3, tapi 1/3 pun banyak sangat dah. Lebih baik kamu meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kamu, supaya mereka jadi kaya raya dan mereka tidak meminta bantuan daripada tangan-tangan manusia. La yatakaffafuna aydin nas. Itu hadis Nabi yang masyhur. Sebab itu kami bersepakat menjadikan hadis ini bukan sebagai dalil, sebagai istiqnas, mengambil lantai yang agak mesra dengan syariah, yang lunak dengan syariah, iaitu mengambil pendekatan 1/3 sebagai benchmark yang boleh diampunkan dan boleh dilonggarkan. Dan kita tak mengatakan melabur secara konvensional halal. Kita tak mengatakan berhutang dengan konvensional walaupun RM1 adalah halal. Kita mengatakan itu dilonggarkan. Dan contoh yang dalil yang paling baik adalah dalam konteks makan minum kita. Bila kita dalam keadaan darurat, kita kena makan benda yang haram. Allah sebutkan dalam keadaan tersebut, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang terpaksa untuk makan ghairu adin, dan tidak melampau dari segi makan. Yang dia makan cakap cukup, bukan dia bantai makan sampai kenyang-kenyang, tak. Untuk menyelamatkan nyawanya sebab kekurangan zat makanan tertentu, fala isma alaih, Allah akan angkat dosanya. Allah tak kata makan itu makanan yang halal. Menarik ya pasal Al-Quran ini. Allah tak kata itu halal pada kamu. Allah tak kata hadza halalun lakum, contohnya lah. Allah kata fala isma alaih, dosanya diangkat. Hukumnya masih haram, hukumnya masih tak boleh, hukumnya masih tak dibenarkan, tetapi tidak ada dosa kepadanya. Fala isma alaih. Jadi itulah bagaimana Quran memberikan metodologi kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang mungkin getir, mungkin sukar dalam kehidupan kita. Mungkin tak betul ijtihad ini, tapi ini ijtihad terbaik di kalangan ulama-ulama semasa. Ada yang tak bersetuju, ramai yang tak bersetuju, tetapi itulah ijtihad. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan ada pandangan yang lebih baik, pandangan yang lebih jitu, yang lebih mesra dengan syariah, ajukan, berikan hujah, berikan dalil. Sebab syariah tidak berhenti dalam satu peringkat dan satu stesen. Syariah ada banyak stesen. Jadi kita kena move on from one station to another. Jadi Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung sesi ini.
tajuk bagaimana kita membuat saringan keresahan patuh syariah di Malaysia dan juga di luar negara. Mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang baru, yang diberkati. Dan jangan lupa besok kita akan cakap tentang option dan juga forex. Isu panas dan nama saya juga panas dalam pasaran. Ramai orang menggunakan nama saya bukan dengan niat yang tidak baik mungkin, tapi dengan sebab tidak tahu latar belakang keseluruhan ilmu muamalah berkaitan dengan derivatif ataupun al-mushtaqat dan juga lindung nilai yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan. Kita jumpa lagi dalam sesi yang insya-Allah menarik dan memberikan manfaat pada ramai anak-anak muda kita, ramai rakyat Malaysia yang dahagakan ilmu syariah dan juga dahagakan ilmu konvensional, menjadi orang yang kaya dengan pelaburan. Kita gabungkan kedua-duanya sekali, ambil yang jelas, tolak yang tidak jelas, tolak yang tidak memberikan kepastian diri kita. Kerana itulah agama kita, agama yang mementingkan kepastian, kejelasan, apatah lagi dalam bidang rezeki yang kita makan dan kita rezekikan anak-anak kita. Jumpa lagi besok jam 11 pagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Take care, stay home and be productive all the way sempena musim COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.